Okey, rakan setugas katanya nak balik cepat. Jadi kita percepatkanlah perjalanannya. Al-maklumlah daripada Shah Alam ke Bangi jauh. Bazli Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tak berapa nak happy ya buat bola ni. Kita mengimbau kenangan silap. Oh, okey. Bazli, rumusan untuk pertemuan UiTM dan juga PJCT, silakan. Pendekatan P-Maniam memang menjadi pada malam ini apabila memasukkan 5 pemain menggantikan pada 20 minit yang terakhir itu mengubah corak permainan. Pada malam ini antara yang dimasukkan Khairil Anwar Zamri, Khairil Muhaimin, begitu juga dengan Rubin Tiren yang dilihat memberi tenaga tahan kepada skuad kendalian P-Maniam ini untuk menamatkan cabaran pada hujung permainan sekaligus menyaksikan gol kemenangan hasilkan menerusi M. Tamil Maran pada minit ke-82 berpunca sepakan sudut. Tetapi taktikal yang dilakukan oleh P-Maniam itu dengan memberi tenaga tambahan, tenaga baru, menyaksikan pemain-pemain PJCT berjaya untuk melancarkan serangan bertali arus, mekarkan kubu pertahanan UiTM yang sememangnya pada awal lagi saya dapat lihat penjaga gol mereka Azfar Arif Muhammad Syukri bekerja keras untuk menghalang deretan percubaan daripada pasukan lawan. Dan coach untuk pasukan UiTM Ridwan Abdullah sudah pun bersedia, kita boleh berkongsi sidang media untuk perlawanan ini. Coach, satu game yang fight tapi akhirnya tak cukup untuk menghalang satu lagi kekalahan kepada pasukan UiTM. Inilah selalu yang kita hadapi, di mana terutama sekali gol-gol yang dihasilkan oleh PJCT lah minit ke-81. Ini satu yang kita hilang konsentrasi di mana minit tersebut, di mana saya rasa bola tu boleh dikawal oleh bahagian benteng pertahanan tapi tak dapat dikawal. Ini yang membuatkan pasukan PJCT menjaringkan gol tersebut. Bagaimana coach melihat perubahan pemain yang dilakukan pada hujung permainan itu mungkin memberikan sedikit tusah kacir untuk bahagian pertahanan UiTM, especially pada minit 70 dan atas? Kita buat perubahan, terpaksa buat perubahan di mana pemain-pemain yang ada yang beraksi tidak dapat memberi persembahan dan juga injury mereka. Kita terpaksa buat perubahan dan kita lihat ada juga advantage yang kita lakukan di mana kita pertukaran, di mana kita tukarkan Victor sebagai penyerang dan kita juga ada peluang-peluang untuk menjaringkan gol, terutama sekali minit separuh masa pertama kita nyaris dapat menjaringkan 2 gol, dapat disebabkan oleh penjaga gol PJCT dan separuh masa kedua pun kita ada peluang di mana lorongan bola yang dihantar oleh Bakar tak dapat disambut oleh bahagian striker kita. Itu yang kita agak kecewa sikit lah. Coach, mengenai your import player Nana Poku, Abu Bakar, adakah coach berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan setakat ini? Baik pandangan saya, mereka boleh bermain yang lebih baik lah. Mungkin lebih saya melihatkan mereka bermain lebih baik. Tapi malam ni saya rasa nampak ada sedikit kekurangan pada mereka. Kalau kita tengok pada latihan, mereka bersungguh-sungguh untuk membuat satu untuk pasukan UiTM. Kekalahan ke-9 untuk UiTM musim ini, satu lagi game sebelum tamat pusingan pertama. Next game juga akan menentang pasukan Pahang. Coach melihat selepas ini mungkin urgensi untuk menukar pemain melakukan rombakan, especially untuk pemain import, bisa dilakukan? Pihak keputusan tak ada terfikir tentang perkara ini dan kita akan bincang pihak keputusan untuk dapatkan pandangan mereka dan kalau boleh diperbaiki di bahagian serangan. Kita perlukan adalah pertukaran dalam segi import dan kita harap kita akan berkeputusan untuk memberi tentangan jugalah pada pasukan lawan, walaupun kita ada banyak juga kelemahan yang kita dapat lakukan. Kita dalam masa yang terdekat ni kita cuba atasi lah. Coach, di laman sosial belega-lega cerita mengenai friend Berhad akan kembali mengambil alih pasukan ini selepas pusingan pertama.
Coach boleh komen. Bagi saya sebagai jurulatih interim saja kan. Kalau pengurusan kata dia kena balik, kita terpaksa akur apa yang keputusan oleh pihak pengurusan. Mungkin ada nampak-nampak baru daripada dia yang boleh dikongsi kepada kita, akan alu-alukan lah. Terima kasih ya. Separuh masa pertama kita create banyak peluang tapi kita tak menjaringkan gol. Sambil itu UiTM pun ada peluang juga. So tapi kita punya peluang banyak sedikit lah kalau compare dengan UiTM. Dan separuh masa kedua kita tukar few player. Lepas tu kita nampak few positive things. And of course kita score dari set piece. Kita actually prepare set piece dan kita dapat menjaringkan gol. Kita PJ City begitu bangga lah sebab kita pakai semua local player dan kita membuktikan bahawa even UiTM ada 3 player foreign player tetapi kita boleh overcome dan kita boleh collect 3 point. Ini satu alas tuju yang begitu bagus untuk PJ City. Banyak melakukan serangan tapi struggle to score. So that moment apa yang you fikirkan? Sebagai jurulatih, kalau kita tengok kita punya key player 3-4 player cedera, lepas tu kita tak dapat bawa dia orang untuk kesebelasan utama dan kita we use like Mahali, Muhammad, even he is injured but he trying his best and he try to give his effort. Kita boleh nampak a lot of positive things tapi against Selangor we hope that a few player will be returned to play against them, but we need another 1 week and we need to focus lah against Selangor game. Apabila you melakukan pertukaran, especially 65 minutes, 70 minutes, 5 player yang masukkan, bagaimana you melihat dia mengubah game pada malam? Of course kita boleh nampak even awal-awal ini pun kita tukar 3-4 player, kita boleh nampak positive things dalam pasukan PJ City dan hari ini kita boleh buktikan bahawa lepas kita tukar pemain kita dapat menjaringkan gol. Ini sesuatu yang positif lah untuk pasukan PJ City. Coach, macam mana dengan condition Dragon Knight masih lagi berpeluang untuk teruskan saingan musim ini? Saya rasa dia takkan main ini 3 perlawanan lagi. Selepas raya saya rasa kita need to do pre-season dengan dia. Selepas itu baru dia akan bermain. Masih lagi akan teruskan? Yes. Yep. Yeah, yes. Jadi Bazli mungkin telah pun bersiap sedia di UiTM Shah Alam. Sekali lagi, confirm lah nak tukar? Kalau berdasarkan komen dari Coach Ridu tadi, nampak gaya selepas game selepas ini menentang pasukan Pahang minggu depan, nampak gayanya itu mungkin menjadi tugasan terakhir kepada penyerang import, especially Nana Poku, Abu Bakar, Almel. Malam ni nampak macam saya sendiri pun rasa tak puas hati dengan apa yang mereka lakukan di atas padang. Okey, selebih daripada itu mungkin ada sumber-sumber lain yang Bazli boleh dapatkan tentang perkembangan UiTM ni, ada? Kabarnya ada beberapa pemain yang sedang mengikuti sesi latihan mereka. Ada trial juga dikatakan. Ada 2 pemain, seorang dari Perancis, seorang lagi dari Timor Leste. Tak boleh dedahkan sekarang lah, tapi mungkin mereka akan pengumuman selepas tamat pusingan pertama nanti, di mana transfer window akan bermula pada 3 Mei dan kita tunggulah adakah tindakan drastik ini terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan kempen pasukan UiTM FC yang kini kekal di tangga tercorot Liga Super. Okey, sebelum kita lepaskan awak Bazli, ini informasi terkini yang awak dapat. Lebih baik saya cadangkan awak tweet dulu sebelum Zul tweet. Boleh ya? Mungkin dipertimbangkan cadangan tu, kena laju sikit. Bazli, siapa kameraman awak ni? Oh, hari ini kita membawa pendatang baru, Al-Fatih. Dia pemain import ke apa, bukan? Dari Wangsa Maju. Oh, Wangsa Maju. Kita nak try dia. Fatih, angguk kamera sikit, Fatih. Fatih, macam mana Fatih? Masih lagi bertenaga ke tak bertenaga? Boleh angguk, tak boleh angguk? Goyang kamera sikit. Okey. Dia takut lah tu, first time. Baru. Tak tahu nak buat reaksi. Dia tak tahu nak buat reaksi macam mana. Bazli, okey. Selamat pulang ke Bangi. Terima kasih banyak.